بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya nak ulas beberapa perkara yang berkaitan dengan hidupan kita seharian. Sebab kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang bertanggungjawab. Setiap orang ada tanggungjawab, tuan-tuan rahmati Allah. Setiap orang ada tanggungjawab. Suara jelas insya-Allah? Suara jelas? Insya-Allah taala. Nah. Harap-harap suara jelas insya-Allah. Suara jelas insya-Allah taala, teman-teman. Alhamdulillah, suara jelas tak? Ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang saya nak ulas insya-Allah ta'ala tiga perkara. Bismillah. InsyaAllah, yang pertama, terutamanya isu vaksin. Saya bukan anti vaksin. insya-Allah taala, dan hak mengambil vaksin adalah hak setiap manusia. Orang nak ambil vaksin, hak setiap orang. Kalau dia nak, alhamdulillah, kerajaan kita yang terdahulu, yang sekarang ni sama, dia telah menyediakan vaksin percuma. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tetapi, tuan-tuan rahmati Allah, kita kena ingat, vaksin ni, apa dia? Dia adalah virus influenza yang dilemahkan, kemudian dia akan masukkan ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita dan agensi ataupun sistem imunasi kita akan kenal pasti virus tersebut. Bila virus masuk dalam tubuh kita akan mencipta antibiotik yang baru supaya menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya virus itu akan serang. Alhamdulillah, kebanyakan masyarakat Malaysia telah baca. Sebab tuan-tuan rahmati Allah kena tahu, kena ingat, masyarakat orang Malaysia ni bukan masyarakat yang jahil. Mereka membaca, dan alhamdulillah lapisan masyarakat kita yang berpengetahuan ramai. Jadi kerajaan kalau nak buat sesuatu tindakan atas rakyat, dia kena kaji betul-betul dan kena ambil peduli bahawasanya ramai orang yang berpelajaran tinggi. Walaupun kita ada orang yang tak belajar, tetapi alhamdulillah kebanyakan masyarakat sepatutnya mereka ada ilmu pengetahuan mengenai vaksin. Baik, maka bila orang dapat vaksin, tubuh dia akan mengeluarkan antibiotik yang baru supaya menghadapi sebarang virus yang merupai COVID-19 ataupun varian influenza yang datang. Tetapi masalahnya, tuan-tuan rahmati Allah, virus ini dia sentiasa mute dia sendiri. Dia akan memajukan, dia akan buat mutant baru. Semua orang dah tahu, tuan-tuan rahmati Allah. Alhamdulillah, semalam saya berborak dengan seorang doktor, saya tak nak sebut nama dia, saya sorokkan identiti dia. Dia seorang yang doktor, yang mahir, yang ada ilmu pengetahuan. Dan untuk pengetahuan semua, dia antara doktor-doktor Malaysia yang sedang memajukan satu vaksin di Malaysia. Naam tuan-tuan, mungkin orang ramai tak tahu bahawasanya alhamdulillah kat sini. Okey, tuan-tuan rahmati Allah, negara kita sedang berusaha untuk memajukan satu vaksin yang berbuatan sendiri. Maksudnya Malaysia akan hasilkan vaksin. Apa kekurangan, tuan-tuan? Apa kekurangan ilmuwan kita? Apa kekurangan saintis kita? Tak ada kekurangan, insya-Allah. Dan alhamdulillah semalam dia telah bekalkan saya dengan beberapa coritan daripada media yang menunjukkan bahawasanya Malaysia
ada satu usaha murni untuk menghasilkan vaksin negara, vaksin di Malaysia. Jadi nampak tak di situ saya bukan anti vaksin ataupun saya tak apa, tak jumpa lagi berita ni, tapi berita ni sahih, disebarkan oleh Sinar Harian. Mungkin saudara doktor ini sedang menuntut kuliah saya, insya-Allah. Terima kasih banyak. Tetapi saya, ya, insya-Allah kita sokong institusi perubatan di negara kita yang hebat ni untuk menghasilkan vaksin. Dan ramai orang tanya saya pasal vaksin. Tuan-tuan rahmati Allah, yang saya tahu kenyataan kerajaan kita sejak dulu, vaksin bukan wajib. Tetapi yang kita sekarang ni risau dan gusar dan bimbang. Kenapa kita melihat ada usaha untuk memaksa orang ambil vaksin? Baik, saya nak bagi tahu satu benda, tuan-tuan. Semua ahli saintis tahu, tubuh kita ni Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dalam terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia dalam sistem yang terbaik. Kita ada antibiotik, kita ada antibiotik yang boleh melawan virus. Cuba tengok angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana angka orang yang sembuh daripada COVID ramai. Ratusan ribu yang telah sembuh daripada COVID-19. Alhamdulillah. COVID-19 tidak menakutkan, tuan-tuan. Tidak menakutkan. Dia penyakit, saya tak tolak. Tapi kalau orang seperti orang biasa, saya orang normal. Saya pernah mengalami simptom-simptom COVID, tapi saya ubati diri sendiri. Saya makan madu, saya makan habatus sauda, saya kuatkan ambil halia. Ya. Saya minum halia setiap hari. Alhamdulillah, dalam 3 hari saya sembuh. Saya mengalami seperti demam, panas, malam peluh habis. Deria, pernafasan saya tak ada bernafas, tak ada masalah. Cuma deria, makan minum saya tak rasa apa-apa. Tak boleh nak rasa sebarang makanan yang sedap. Betul. Tapi dalam tempoh 3 hari, Alhamdulillah, saya duduk di rumah 4 hari, 5 hari, sembuh, habis, selesai. Saya tak menyusahkan mana-mana pihak. Mungkin sebab antibiotik saya boleh lawan. Tetapi sebab tu saya setuju juga dengan orang yang kata COVID ni telah dibuat oleh manusia. COVID ni, tuan-tuan, betul. Dia akan mencari peringkat umur tertentu. Dia akan serang orang yang ada penyakit seperti penyakit radang paru-paru. Orang yang ada masalah paru-paru, orang ada masalah pernafasan, orang yang ada masalah jantung, orang yang ada asma. Kebanyakan mereka yang terkorban kerana kononnya COVID-19 adalah orang yang ada masalah asma, masalah complicated kesihatan. Tapi tidak dihebohkan. Sebab media luar, media sosial nak buat kita takut dengan COVID supaya vaksin dijalankan. Saya bukan anti vaksin. Nak ambil vaksin, silakan. Mungkin vaksin ini elok untuk setengah pihak. Untuk meningkatkan imun. Tapi kena ingat, tuan-tuan rahmati Allah, ada orang, dia ada orang, setengah orang, dia ada antibiotik dia kuat. Sistem pertahanan dia kuat. Maka kalau awak tambah lagi, satu lagi, sistem pertahanan, maka dia akan berlaku masalah dalam tubuh dia. Maka antibiotik ini, antibiotik yang dihasilkan oleh tubuh dia, dia akan bergaduh dengan antibiotik lain, maka akan ada masalah lain yang kita tak tahu. Tuan-tuan rahmati Allah, kita bukan tikus makmal. Itulah yang saya sedih. Saya tahu vaksin, tuan-tuan rahmati Allah, dibolehkan kerana kita dalam keadaan emergency, kolonial, keadaan darurat. Sebab tu syarikat-syarikat ni dia ambil kesempatan, dia nak cuba habiskan vaksin dalam masa yang singkat ini sebelum negara lain semua akan mengumumkan tidak ada lagi sistem darurat. Nampak? Sebab tu saya risau. Rayuan saya daripada hati seorang manusia yang ingin hidup selamat. Rayuan saya, jangan paksa kita ambil vaksin. Orang yang ambil vaksin, silakan. Sangat digalakkan. Sebab kerajaan kita galakkan dan sediakan. Terima kasih banyak kepada kerajaan. Tetapi jangan dipaksa kita dan wujudkan diskriminasi. Di mana engkau tak ambil vaksin, engkau ni jadi masalah. Alhamdulillah, daulat tuanku, anak sultan kita di Pahang telah sign satu warta di mana dia, tuanku, tak nak berlaku isu
mesti ada 2 dos baru masuk makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Tuhan. Itulah kelebihan kita di Malaysia. Ada sistem raja. Raja kita prihatin. Alhamdulillah. Berbanding negara lain, kita untung sebab ada raja. Alhamdulillah. Daulat tuanku, mereka raja ni tuan, dia sangat sayang kepada rakyat dia. Bukan sama dengan ahli politik. Ahli politik ni dia fikir pasal poket dia nak masuk duit. Tapi kelebihan raja kita, Alhamdulillah, raja kita ni dia sangat prihatin dan dia sangat sayang rakyat dia. Alhamdulillah. Jadi rayuan saya, jangan paksa kita ambil vaksin. Ada orang nak ambil vaksin, silakan, sangat digalakkan. Kalau dia rasa nak ambil, tapi orang tak nak ambil, jangan paksa dia dan jangan melakukan diskriminasi atas kita. Wallahu a'lam. Inilah satu perkara yang pertama. Perkara kedua, tuan-tuan rahmati Allah. Kerajaan kita dah ada kerajaan baru. Alhamdulillah. Tak apa. Tengok antara kelebihan orang yang pegang sunnah, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut, qal sayakunu alaikum umara fayakthurun. Kamu akan ada pemimpin ramai di akhir zaman. Pemimpin demi pemimpin. Wa satajiduna atharah. Kamu akan rasa disisih. Kamu akan rasa kamu di... Betul tuan-tuan. Kita tak nafikan. Ada orang rasa Allah, pemimpin ni naik, aku tak ada dah. Ya tuan-tuan rahmati Allah. Kita akan rasa hak kita akan diabaikan. Kita rasa bila pemimpin ini naik daripada parti sekian, kita tak akan dapat hak kita. Sabar tuan-tuan. Inilah akhlak orang yang pegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan seperti ahli politik. Dia akan senyap tapi dia akan main bawah. Permainan politik yang licik dan konspirasi di antara mereka ni tak akan tamat tuan-tuan. Sampai bila-bila. Sebab mereka tamak nak kuasa. Mereka tamak. Mereka jatuhkan yang dulu sebab mereka ada orang yang nak naik. Maka kalau kita sebagai rakyat biasa, kita sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal sayakunu alaikum mara'un fayakthurun. Kamu akan ada banyak pemimpin. Hadis rawah Imam Muslim. Wa satajiduna atharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat dia, selepas kewafatan aku, kamu akan rasa kamu disisih, kamu dibiarkan, kamu tidak dipeduli. Qal fama ta'muruna ya Rasulullah in adrakna dhalik ya Rasulullah. Apakah pesanan engkau wahai Rasulullah kalau kami sempat dengan keadaan begini? Qal addu alladhi alaihim addu alladhi lakum. Kamu jangan melawan ataupun yani addu. Kamu terima dia. Terima pemimpin yang sedia, yang telah ada. Wasalullah haqqakum. Minta dengan Allah hak kamu. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Kita tidak ada sebarang perintah daripada Rasulullah untuk kacau ataupun provok pemimpin tersebut. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, kita ikut Rasulullah SAW. Tengok kalau kebanyakan sahabat, Abu Dharr radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Samurah, Abu Barzah al-Aslami, Abdullah bin Umar, Abu Darda, Ubadah ibn Samit, قال عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. Aku janji Rasulullah SAW untuk taat dan setiap tak semak taatlah, dalam bab baik kita taat je lah. Dan seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, قال على المرء المسلم السمع والطاعة ما دام لم يؤمر بمعصية. Rasulullah SAW kata, seorang Muslim dia kena dengar taat kepada pemimpin selagi tidak diperintah untuk buat maksiat. Kalau pemimpin suruh kita buat maksiat, kita tak dengar. Suruh kita minum arak, tak, kita tak akan dengar. Suruh kita bunuh orang, tak akan. Tengok. Ala al-mar'il muslim as-sam' wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyah. Selagi pemimpin kita suruh kita buat baik, insya-Allah kita ikut. Tapi kalau suruh kita buat maksiat, suruh kita minum arak, suruh kita bunuh orang ataupun angkat dah, minta maaf. Ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyah, kalau pemimpin suruh kita buat maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita tak ada masa nak bicara pasal pemimpin ni, oh kenapa dilantik. Kita terima je lah. Terima je lah. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, kita akan melalui fasa perubahan geopolitik ataupun perubahan dalam arena politik kita, di mana kita akan menyaksikan perubahan yang ketara di akhir zaman. Subhanallah, ketara. Pemimpin ini naik, pemimpin ini turun. Sebab kebanyakan manusia, tuan-tuan rahmati Allah, tidak akan puas hati. Tidak akan puas hati. Itulah akhir zaman. Satu lagi isu, tuan-tuan rahmati Allah. Kena ingat,
Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan wujudkan pemimpin kecuali pemimpin seperti kita. Jangan kita kata, oh kenapa pemimpin ini naik? Pemimpin ini akan lahir daripada kalangan masyarakat yang begitu perangai dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ar-Ra'd, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ubah nasib sesebuah masyarakat selagi masyarakat ini tak ubah diri sendiri. Tengok, kalau pemimpin ini yang naik, mana-mana pemimpin, kalau pemimpin naik, pemimpin yang makan rasuah. Cuba tengok masyarakat kita makan ke tak rasuah. Kalau pemimpin yang naik, pemimpin yang tak suka agama. Cuba tengok masyarakat kita suka agama ke tak? Kalau pemimpin yang naik memerangi salat, cuba tengok kita jaga tak salat? Subhanallah. Kalau pemimpin yang naik, pemimpin yang jahat dalam agama, cuba tengok dia refleksi daripada masyarakat kita. Kalau masyarakat kita ni betul-betul ikut Quran dan Sunnah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan kepada kita satu pemimpin yang sayang Quran dan Sunnah. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, saya pernah sebut hadis ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syaral muhajirin khamsun in adraktumuhun wa khamsun in khamsun idza ibtalaitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 tuan-tuan rahmati Allah penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini rawahu al-Imam Ahmad wa Ibn Majah wa Ad-Darimi bi sanadin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 5 perkara, 5 azab. Idza ibtalaitum bihin, 5 ujian. Kalau kita, Rasulullah kata wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita dijauhkan daripada 5 penyakit ataupun ujian ini. Antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ma dhaharat al-fahishatu qat fi qaumin hatta yu'linu fiha illa wa dhaharat fihim illa wa fasha fihim at-ta'un wal amrad al-awja' allati lam takun madat fi aslafihim. Tengok tuan. Yang pertama, ma fashat al-fahisha fi qaumin qat, bila perbuatan jahat tuan, perzinaan, perbuatan maksiat, minuman arak. Negara kita ada minuman arak tuan. Ada. Perzinaan banyak. Mungkin kita tak nampak tapi ada tuan. Macam mana awak nak mengharapkan pemimpin yang baik sedangkan kita melakukan maksiat? Minuman arak tuan ada. Masjid-masjid ditutup ada. Salat Jumaat tidak didirikan ada. Bagaimana kita nak mengharapkan rahmat Allah? Ma fashatil fahishatu fi qaumin qat, bila perbuatan fahisha, perzinaan, minuman arak, makan hak orang, bila berlaku, illa wa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, dan akan ada penyakit-penyakit yang tak pernah ada di kalangan kaum yang sebelum ini. Saudara rahmati Allah, penyakit pelik sekarang ni, varian Delta ni antara varian yang pelik sangat. Cuba tengok varian, minta maaf, betulkan saya sahabat kalau saya silap. Sekarang ada varian baru, varian Delta. Dan varian ini sangat pelik. Orang yang umur antara 20 sampai 40 tahun, dikatakan mereka, orang yang umur, sekarang ni varian ni, dia sasarkan anak muda. Umur 20, 40. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa bila vaksin, kena COVID? Tentu rahmati Allah. Orang yang sihat, tiba-tiba divaksin. Memanglah, awak dah bagi dia penyakit. Dia tak ada penyakit. Awak masukkan virus yang lemah ke tubuh dia. Bila masuk virus yang lemah, tubuh kita akan hasilkan antibodi. Antibodi baru. Antibodi ni, bila dihasilkan oleh tubuh kita, antibodi ni, dia akan bergaduh sesama dia sebab tubuh kita sihat. Maka dia akan ada complicated kesihatan. Ya, ramai sahabat saya lepas vaksin mati. Ada yang sihat. Orang kata, Ustaz, bukan semua. Betul. Ada orang yang vaksin sesuai dengan dia. Sebab tu saya kata, jangan paksa orang ambil vaksin. Jangan paksa tuan. Wahai kerajaan kita yang baik, cubalah kaji balik. Cubalah kaji. Saya merayu. Tapi kalau takdir Allah Subhanahu Wa Taala saya nak mati, kita akan mati, tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, bila orang dicucuk vaksin ni, dia adalah apa? Dia virus yang lemah. Saya kagum dengan ada seorang tuan guru di Perak, Masya Allah. Comel. Walaupun dia orang agama, bagus dia. Tapi, saya tak nak sebut nama dia. Tapi bagus, Masya Allah. Saya respect. Walaupun saya dengan dia dalam
beberapa perkara tak setuju, tapi comel. Tuan guru ni, dia sebut, dia kata vaksin tu apa? Tengok. Sepatutnya orang ada ilmu agama, dia mesti belajar dari pasal sains. Kita rujuk kepada pakar kesihatan. Tapi kadang-kadang pakar kesihatan ni tak berani sebut nama sebab takut jawatan dia dilucut ataupun diugut. Ya, tuan-tuan. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita di zaman pelik, tuan. Wallahi di zaman pelik. Bila cucuk vaksin, virus yang lemah yang dimasukkan dalam tubuh kita akan hasilkan antibody supaya melawan dia. Betul. Tetapi bayangkan kalau tubuh kita tak ada. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis ni langsung ulama kita tak sebut. Saya tak tahu apa. Rasulullah dalam hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibn Majah wa Darimi wa Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sakit demam sebelum wafat, Rasulullah tak nak ambil ubat. Qala la taludduni. La taludduni. Jangan bagi aku ubat. Al-lud an tadha' ad-dawa' fi zawiyati famil marid. Al-lud ni bila orang sakit, awak paksa dia ambil ubat. Rasulullah larang. Karahiyatul marid lid-dawa'. Orang sakit tuan, kita tak boleh nak bagi dia ubat. Sebab tu saya mudah-mudahan Allah bagi saya sihat, tapi kalau saya sakit, saya tak nak pergi ke mana-mana hospital. Minta maaf. Saya kurang percaya sekarang ni kepada sistem perubatan kita yang nampak tidak begitu amanah. Tak apa, saya sakit, saya sabar, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ataupun kita cari seorang doktor yang betul-betul amanah, dia akan bagi nasihat. Sebab kita nampak sekarang ni, Naam Rasulullah SAW qala la taludduni. Hadis sahih, nak tengok dalam Sahih Bukhari, dan ada ulama yang disebut kat situ qal aktsarul ulama ala anna الرجل قال لا يجوز الرجل صحيح الجسم أن يتداوى بدواء خبيث وهو صحيح. Orang yang dah sihat tuan, orang yang sihat tiba-tiba pergi ambil ubat untuk kononnya nak mempertahankan diri daripada ubat tersebut, satu syirik. Awak sihat, Allah dah bagi awak sihat, kenapa pergi masukkan penyakit? Wala haula wala quwwata illa billah. Ni benda yang kita belajar di sekolah dulu. Dah kita belajar sekolah buat apa? Ni hadis dia, mari tengok. Hadis dia. Qala Rasulullah SAW, la taludduni. Ni, tunjuk kepada ulama-ulama hadis kita. Kenapa mereka tak sebarkan? Kenapa sembunyikan ilmu? Kenapa? Ni, rawahul Bukhari wa Muslim, hadisun sahih. Tengok. حديث عائشة رضي الله عنها، سيدتنا عائشة قال لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني لا تلدوني. ما معنى اللد؟ اللدود دواء يسقاه المريض في أحد شقي الفم. maksudnya awak masukkan ubat di hujung orang Kelantan kata birah, di hujung orang sakit, awak pergi paksa dia masukkan ubat. Waladida al-fam, maksudnya awak masukkan ubat daripada hujung mulut orang. Rasulullah SAW tunjuk kepada Sayyidah Aisyah dan ahli keluarga dia, jangan masukkan ubat. Faqulna karahiyatul marid lid-dawa. Mungkin Rasulullah SAW sebagai orang sakit ketika baginda SAW demam. Falamma afaq, bila Rasulullah sihat balik segar, qala alam anhakum an taludduni, bukan aku larang kamu masukkan ubat dalam mulut aku? Qulna ya Rasulullah karahiyatul marid lid-dawa. Kami kata ya Rasulullah, mungkin engkau tak nak ubat. Faqal, Rasulullah marah. La yabqa ahadun fil bait illa lud. Tak ada seorang dalam rumah mesti akan terima ubat yang sama. Wa ana anzur illa al-Abbas fa innahu lam yashhadkum. Semua Rasulullah SAW kalau munakkil bihim, Rasulullah SAW kata semua akan telan ubat yang sama yang kamu telankan aku. Kecuali Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, sebab pak saudara Rasulullah tak terlibat dalam benda ini. Tuan-tuan rahmati Allah. Tengok ni. La haula wala quwwata illa billah. Naam.
Taib. Taib sahabat. Nah. Jadi yang saya nak bagi tahu, mudah-mudahan ulama kita sampaikan kebenaran. Sebab kadang-kadang ulama kita tak sampaikan kebenaran, tak tahu sebab apa. Sampai, jangan risau. Kita tu rahmati Allah, kita kat Malaysia tak ada prinsip nak potong kepala kita, tak ada, insya-Allah. Kita negara yang ada kebebasan. Kita negara yang selamat, kita negara yang aman. Alhamdulillah. Betul, kalau ulama di Syria ataupun negara Arab memang padah. Di Saudi, di Syria, di Iran, negara yang kuku besi, tuan rahmati Allah. Kalau awak cakap benar, awak hilang terus. Hilang. Tapi insya-Allah kita di negara kita insya-Allah tak ada begitu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, tuan-tuan rahmati Allah. Dan mudah-mudahan insya-Allah, alhamdulillah, kita seperti mana saya kata, bertuah kita di Malaysia sebab kita ada raja. Raja kita, dia akan sentiasa menjaga hak rakyat dia. Ya Rabb. Saya sedih tuan-tuan, sebab saya dah orang Malaysia dah. Saya dah 22 tahun kat sini. Saya nak mati kat sini. Tapi saya tak nak orang paksa saya ambil sesuatu ubat yang saya tak setuju. Saya tak nak. Hak saya. Hak saya sebagai manusia. Saya tak suka, tuan-tuan rahmati Allah, apabila sistem mafia dijalankan atas kita untuk memaksa, ugut. Tak cukup 2 dos, tak boleh masuk dining. Tak boleh masuk sini. Ini satu diskriminasi, tuan-tuan. Sebab tu saya kata kita tak nak bergaduh kerana vaksin. Orang nak ambil vaksin, silakan. Jangan halang, jangan kacau mereka. Tetapi orang yang tak nak ambil, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Doa ya, tuan-tuan, wallahi kita tak ada apa. Doa kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allahumma walli alaina khiyarana. Mudah-mudahan insya-Allah pemimpin yang baru ini, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang fikirkan pasal maslahat rakyat. Tuan-tuan rahmati Allah, kita dah keadaan teruk. Wala haula wala quwwata illa billah. Taib, akhi sekali tuan-tuan. Saya nak sebut sikit, jauhkanlah tuan-tuan namimah, an-namimah tuan-tuan. An-namimah, jauhkan isu kita menjadi batu api. Jangan jadi batu api tuan-tuan. Sebab batu api ni Rasulullah SAW bagi al-haliqah. An-namimah, menjadi pengadu domba. Kita ni, tuan-tuan rahmati Allah, ada satu perangai di kalangan masyarakat kita, iaitu terus lapor ataupun terus buat satu fitnah terhadap orang. Minta maaf nak kata, kesian sangat kepada Ustaz Ibn Liu. Tuan-tuan rahmati Allah, saya tak kenal Ustaz Ibn Liu. Saya tak pernah jumpa dan tak tahu apa dia buat. Tapi bila saya melihat keadaan dia, saya kesian. Saya sebagai orang manusia, saya sebagai Muslim, kalau dia bukan Islam pun saya kesian kat dia, tuan-tuan. Fitnah yang dilemparkan kepada dia. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa, tuan-tuan rahmati Allah, sampai tahap orang tuduh dia buat laporan begitu? Kesian, tuan-tuan. La hawla wa la quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu. Jangan ada perasaan dengki di kalangan kamu. Jangan ada perasaan at-tanajush. Bila kita tengok orang lebih tinggi pada kita, kita buat jahat kat dia, kita buat fitnah, kita korek rahsia dia, sampai kita buat laporan polis terhadap dia supaya dia disiasat. Saya yakin, tuan-tuan, insya-Allah polis kita terbaik. Saya tahu polis kita terbaik, penyiasat kita orang yang sangat terbaik. Sebab saya pernah kena situasi begini. Saya pernah difitnah dengan tuduhan yang sangat melampau. Tapi alhamdulillah kita ada polis yang sangat profesional dan mereka tidak akan menyebelahi mana-mana. Mereka akan tengok bukti. Alhamdulillah, tuan-tuan. Bukan saya nak puji polis, tapi saya yakin dengan sistem siasatan kita di Bukit Aman, terbaik. Tetapi apabila berlaku isu terbuka kertas siasatan, imej kita akan tercelar. Nampak? Subhanallah. Jadi, kesian. Saya simpati apa yang berlaku kepada Ustaz Ibn Liu. Tuan-tuan rahmati Allah, bukan senang apabila kita dipanggil. Saya pernah lalui situasi begini. Kita dipanggil, kita disiasat. Dia ni orang Islam. Ustaz Ibn Liu ni orang Islam. Tapi kita suka nak
korek dan buat laporan pasal dia, cari fitnah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Sedih apa yang saya melihat. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahumma ba'id 'anna al-fitan. Tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih. Rasulullah sebut pasal satu perkara nama dia al-qalah. Naam, al-qalah, al-qaul. Orang yang banyak bercakap. Pergi, tahu tak ustaz ni banyak masalah. Tuan-tuan rahmati Allah, kenapa kita menjadi tengok Rasulullah sebut? Naam. Naam. Dia panggil hadis Rasulullah kata ala unabbiukum mal 'adah al-'adah hiya an-namimah. An-namimah ni pengadu domba, ataupun dalam bahasa lain panggil al-qalah. Al-qalatu bainan nas. Qala fulan. Dia kata gini. Rupanya ustaz. Bahaya ustaz ni. Rupanya kita ingat dia baik. Rupanya duk mai. Ni panggil al-qalah. Dalam bahasa kita panggil bawang, membawang. Membuka aib orang. Kita ambil cerita ni tuan-tuan rahmati Allah. Sepatutnya sebelum awak percaya cerita orang, kaji dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba. Wahai orang beriman, bila datang seorang fasik, orang yang tak kenal. Al-fasik, orang tak kenal, awak tak kenal dia ni betul ke? Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang bawa berita ni seorang penipu, seorang pelawak, seorang yang tak boleh nak percaya. Tiba-tiba kita percaya berita dia, tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Takut kita diprovok, Sebab tu saya kata, mana-mana pemimpin bila difitnah, saya berhenti dulu. Ya amat berhormat Muhyiddin Yassin, kita tak tahu apa yang berlaku. Betul ke dia buat gini? Betul. Wallahu alam tuan-tuan. Dia seorang yang sakit. Dia ada kanser. Wallahu alam. Kita tak tahu tuan-tuan. Fitnah ni banyak. Khususnya di zaman kita ni. Bayangkan, saya kenal satu jemaah. Mereka sembahyang, mendirikan salat Jumaat. 10 orang je. Mereka nak dirikan salat. Tahu tak siapa yang pergi buat laporan supaya polis datang tangkap mereka? Kawan dia. Ya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana kita nak lawan orang Yahudi sedangkan kita orang Islam buat fitnah terhadap orang Islam? Bagaimana? Orang cerita kat saya, ustaz, cerita pasal Yahudi. Tuan-tuan rahmati Allah, perangai orang Yahudi ada dalam keadaan kita. Ya. Perangai. Allah Subhanahu Wa Taala ambil perjanjian dengan orang Yahudi supaya jangan kamu ada perasaan membenci di kalangan kamu. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Allah Subhanahu Wa Taala ambil perjanjian dengan Bani Israel. Allah dengan Bani Israel ambil perjanjian. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Surah Al-Baqarah ayat 84. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Allah Subhanahu Wa Taala ambil perjanjian dengan Bani Israel, jangan berlaku pembunuhan di kalangan kamu. Jangan kamu, tuan-tuan rahmati Allah, pembunuhan tak akan berlaku tiba-tiba. Dia berlaku slow-slow. Benci membenci, dengki mendengki. Mu ada satu kelompok mu betul. Kelompok ni ada buat kelompok lagi. Kita ada banyak parti bergaduh. Allahu Akbar. Lama-kelamaan dengki mendengki, benci membenci. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan, wahai Bani Israel, jangan serang kaum Bani Israel yang lain yang duduk di sebelah kamu ni. Jangan buat provok terhadap dia. Jangan lapor sehingga dia dibenci. Jangan fitnah dia. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Kamu setuju dengan perjanjian itu, wahai Bani Israel. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, walaupun mereka berjanji dengan Allah, di kalangan Bani Israel benci membenci, dengki mendengki, bunuh membunuh, halau daripada negeri masing-masing. Subhanallah, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu saya kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ala unabbiukum mal 'adah aw al-qalah. Al-qalatu bainan nas hiya an-namimah. Tuan-tuan rahmati Allah, an-namimah, bawa berita ini kepada orang lain dan sebarkan satu berita palsu, supaya orang ramai akan benci satu individu itu dan akan jatuhkan dia. Itu panggil an-namimah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hiya al-haliqah. Naam, hiya al-haliqah. Dalam hadis rawah Abu Dawud, hadisun sahih. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tengok hadis ni. Hadis Abu Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyam was-salati was-sadaqah. Tuan-tuan rahmati Allah, ada orang kita kuat puasa. Puasa setiap puasa, sunat puasa, semayang, tetapi mulut dia, Allahu Akbar, mulut dia ni tak berhenti bercakap dan membawang. Oh, tengok dia buat apa ni? Mu tak tahu ke ustaz ni? Ustaz ni berat. Oh, ustaz ni berat, ustaz ni. Tengok tuan-tuan rahmati Allah. Kita telah sebarkan berita palsu mengenai dia semata-mata orang benci dia. Siapa-siapa, bukan saya nak mempertahankan Ustaz Liu ke siapa-siapa, tapi cara umum tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ala ukhbirukum bi afdal min darajat as-siyam was-salati was-sadaqah. Nak ke aku bagi tahu kamu satu amalan lebih baik daripada puasa sunat, daripada salat sunat, daripada sedekah. Qalu bala ya Rasulullah, apa dia? Qal islahu dhatil bain, baiki hubungan di antara orang. Ya Allah tuan-tuan, orang yang menjadi sebab untuk membaiki hubungan di antara orang yang bertelaga, orang yang baiki hubungan di antara orang, kita boleh tuan-tuan, kita boleh sebarkan berita yang baik. Ustaz ni baik insya-Allah, ustaz ni tak ada masalah. Kecuali betul-betul dia ni orang jahat, perompak contoh. Kalau betul orang ni perompak dan mencuri duit orang, kita tak ada bukti, baru kita boleh bagi tahu pihak yang bertanggungjawab. Nampak? Tapi kalau orang ni kita nampak, Allahu Akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Qalu bala ya Rasulullah, qal islahu dhatil bain. Lebih baik daripada puasa sunat, lebih baik daripada salat sunat, lebih baik daripada sedekah, baiki hubungan di antara orang, kerana wa fasadu dhatil bain hiya al-haliqah, merosakkan hubungan di antara orang ataupun menyebarkan berita palsu supaya orang ramai benci kepada satu individu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil al-haliqah, pencuku. Cuku segala pahala yang kau kumpul. Awak kuat puasa, kuat semayang, kuat tahajud, tiba-tiba mulut ini awak sebarkan berita palsu dan menjadikan seorang namam. Ada hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk syurga seorang yang pengadu domba. Sebab itulah tuan-tuan, apa jua berita, pastikan dia sahih. Pastikan berita ini betul, bukan palsu. Contoh, orang tanya saya, Ustaz, betul ke Putera Muhammad bin Salman pergi hantar pasukan tentera dan pukul Syekh Abdul Rahman Sudais? Tuan-tuan rahmati Allah, berita ini palsu. Sebab apa? Sebab Syekh Abdul Rahman Sudais, dia seorang ulama yang sangat bodek, Muhammad bin Salman, dan dia tak akan diapa-apakan. Tengok, berita ni palsu. Bukan maksudnya kita nak puji kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi sekarang ni memang kerajaan yang zalim. Saya sebut terus terang. Tangkap ulama yang bercakap benar, dimasukkan penjara. Tapi berita yang disampaikan baru ni, kononnya Syekh Abdul Rahman Sudais telah dibukul, berita palsu. Jadi, apa jua berita, jangan kerana kita benci kepada orang ini, kita buat berita palsu. Tak elok, tak comel. Ini perangai orang penipu. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat benci orang menipu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, inna ar-rajul la yakdhib. Naam. Naam. Ada hadis dia, naam.
Hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Mari saya tengok. Hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Tengok. Inna rajul la yakdzib. Bahaya. Tengok Rasulullah kata hadis sahih. Qala Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ila albir. Cakap benar akan menuju ke arah kebaikan. Biasanya tuan-tuan, orang yang cakap benar ni orang yang baik. Biasanya orang yang cakap benar ni orang baik, yang tak menipu. Tapi orang menipu ni berhati-hati. Jangan berkawan dengan orang penipu. Jangan. Saya tak suka orang penipu. Tak suka langsung. Hari ni cakap lain, esok cakap lain. Ni panggil penipu. Inna sidqa yahdi ila albir. Hadis rawah Bukhari. As-sidq, hadis Abdullah bin Mas'ud. Cakap benar akan bawa kita ke arah kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Bila awak dah jadi biasa orang cakap benar, insya-Allah awak ni antara ahli syurga. As-sadiq. Wa innar rajul la yasduq hatta yakuna siddiqa. Seorang akan selalu bercakap benar sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Cakap benar, tak pernah menipu. Jangan menipu. Sebab tu tuan-tuan, bila saya nak cakap sesuatu, saya mesti ada evidence dan bukti. Sebelum saya nak bercakap sesuatu, mesti ada bukti. Dan Islam, agama kita, terbina atas bukti. Mesti ada bukti yang kuat, tuan-tuan, rahmati Allah. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Tengok, cakap nipu akan membawa kita ke arah api neraka. Waliyadzubillah. Wa innar rajul la yakdzub. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Dan orang itu sentiasa menipu dan dah biasakan lidah dia untuk cakap menipu sehingga akan nama dia dicatat di sisi Allah sebagai penipu, kadzab. Ya Allah, berhati-hati tuan-tuan, rahmati Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam, tuan-tuan, rahmati Allah. Itulah sedikit sebanyak yang saya boleh sampaikan. Saya boleh insya-Allah ruang kalau sahabat ada komen. Tapi jangan panjang sebab mata tak kuat nak baca. Kalau sahabat ada sebarang soalan, teguran saya, tegurlah saya. Saya suka teguran insya-Allah. Ada soalan sahabat ataupun komen yang baik, insya-Allah tegur saya. Kalau boleh tegur saya terus. Nah, ada soalan insya-Allah sebelum kita tutup. Qasidah wajib ya, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Lama taib Allah dunia. Ustaz comel. Lah. Allahu akbar. Taib. Tak, sahabat jangan relate, jangan bergaduh, jangan. Relate, tenang. Kita insya-Allah semua sahabat insya-Allah. Tadabbur surah Al-Kahfi. Taib insya-Allah. Saya pernah saya tadabbur surah Al-Kahfi. Assalamualaikum Ustaz. Tak boleh baca. Ramai sahabat saya terpaksa ambil. Seperti mana saya kata, orang yang ambil vaksin silakan, tak ada masalah. Masalah kita sekarang ni, saya tak nak ambil vaksin. Minta maaf. Saya tak nak ambil vaksin. Jadi harap Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan saya dan sahabat yang tak nak ambil. Hak kita tuan-tuan. Mengapa Imam Mahdi bukan? Saya nak tahu mengapa Imam Mahdi. Teman-teman rahmati Allah, pasal Imam Mahdi. Kena ingat, kita Ahlus Sunnah. Bukan seperti Syiah. Syiah mereka memang sangat-sangat menantikan Imam Mahdi. Mereka panggil Imamul Mahdi Al-Muntazar. Kita Ahlus Sunnah ada Imam Mahdi. Tapi jangan terlalu, tuan-tuan rahmati Allah, jangan terlalu fanatik. Jangan terlalu fanatik mengenai Imam Mahdi. Sebab apa? Takut kejap lagi kita akan jumpa orang di tepi jalan, dia kata Imam Mahdi, maka kita semua akan seru dia, kita bagi bai'ah. Ramai menipu atas hadis Imam Mahdi. Naam, ada Imam Mahdi insya-Allah. Dan Rasulullah SAW قال لو لم يبقى في الزمان إلا يوم لأطال الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من عترتي. Kalau dunia tinggal satu hari, Allah Subhanahu Wa Taala akan panjangkan tempoh hari itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan keluar, tapi kita tak tahu bila. Lahir ke tak lahir lagi, wallahu a'lam tuan. Kita bukan nabi, kita bukan orang yang tahu ilmu ghaib. Tetapi perkara yang betul-betul akan berlaku lepas Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa AS. Ini disebut dalam Quran dan hadis. Nah, wallahu a'lam. Sebab apa kita tak boleh jadi fanatik isu Imam Mahdi? Takut orang akan mainkan isu ini dan akan cutuskan huru-hara. Dan mungkin orang akan dikata dia Mahdi pakai seremban besar, buat janggut, comel. Dikata Imam Mahdi, maka dia akan buat kumpulan baru. Pernah berlaku di kalangan Syiah.
Tahu tak tuan, di kalangan Syiah yang sesat itu, dia ada 10 aliran, setiap aliran dia kata ada Imam Mahdi. Bayangkan sekarang di Iran ada 10 Mahdi. Hak mana satu betul? Yang mana satu betul? Jelas? Baik, insya-Allah jelas. Ada lagi soalan sahabat? Nasihat saya, jangan berbalah kerana isu vaksin. Jangan berbalah. Kalau ada di kalangan keluarga kita ambil vaksin, silakan. Tak ada masalah. Jangan kita nak salahkan dia. Sebab perkara itu akan menimbulkan bergaduhan. Ingat, nasihat saya. Jangan jadikan isu vaksin satu isu berbalahan dalam keluarga. Sebab kita tak nak bergaduh. Ingat, Ustaz Muhib suruh orang tak bergaduh. Tapi Ustaz Muhib suruh... Sebab tu saya nasihat saya. Orang dah vaksin, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia sihat dan sejahtera. Tapi saya cakap tadi, isu orang yang dipaksa ambil vaksin, inilah bahaya. Jelas sahabat, minta tolong jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Sampai sekarang, kita tak ada bukti. Saya tak ada bukti kukuh. Kononnya vaksin yang dihasilkan ada lemak babi. Saya tak ada bukti. Nampak? Cumanya, dalam ikut saintis, jangan balah. Ikut saintis, bila awak cucuk vaksin ni adalah virus COVID, influenza yang lemah. Bila dia masuk, tubuh awak akan keluarkan antibody. Ni kata-kata saintis. Antibody ni kadang-kala dia akan bersiap sedia untuk hadapi COVID. Tetapi dalam masa yang sama, antibiotik ni yang telah ambil protein influenza dan dia telah scan. Dia telah tahu. Ni bentuk virus, dia akan bersiap sedia. Tetapi masalahnya, virus ini, dia akan mutant diri. Dia akan bentukkan virus yang baru. Sebab tu ramai orang kerajaan kita kata mungkin yang ambil Pfizer tak cukup 2 dos, akan ada 3 dos. Inilah masalah dia. Kita menjadi tikus makmal. Itulah bahaya di situ. Pendapat saya tak nak ambil. Jangan paksa orang. Tapi jangan bergaduh. Jangan bergaduh tuan. Kalau ada di kalangan keluarga kita ambil vaksin, silakan. Alhamdulillah, ramai ambil vaksin dan mereka sihat walafiat. Tapi ada juga yang ambil vaksin dan mereka mati. Sekarang ni kita ada 2 kumpulan yang bergaduh. Ada kumpulan pro-vaksin dan ada kumpulan anti-vaksin. Siapa yang cetuskan isu ini untuk buat orang Islam gaduh? Musuh Islam. Sebab tu Alhamdulillah, tuanku Sultan di Pahang, dia risau isu ni akan menjadi berbalahan. Bijak. Sebab tu saya kata, wallahi tuan, Alhamdulillah. Saya bersyukur kita ada raja. Bersyukur ada raja. Sebab raja kita ni pandang jauh. Dia lain. Dia tak nak masyarakat dia bergaduh. Alhamdulillah. Paling penting bagi negara kita, jangan bergaduh. Paling penting, jangan bergaduh. Banyak isu saya tak akan sebut. Saya asingkan diri dalam bab salat. Sebab saya tak nak gaduh dengan orang. Nampak? Kalau betul saya sebarkan ilmu kerana Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau saya sebarkan ilmu semata-mata ada niat nak bagi orang bergaduh, ilmu saya tak akan berkat. Nampak? Kalau saya tahu orang yang ikut saya akan bergaduh, saya baik jauhkan diri. Saya tak nak orang bergaduh kerana saya. Nasihat kepada sahabat yang ikut saya, biarlah ada kasih sayang di kalangan kita. Kemesraan di kalangan kita. Memang media ni jahat. Minta maaf, media ni jahat nak suruh kita bergaduh. Sebab tu saya kata unsur-unsur Freemason ada di negara kita. Naam, unsur-unsur Freemason ada di negara kita. Dan mereka teringin nak mencetuskan berbalahan di kalangan rakyat. Tapi subhanallah, kelebihan di Malaysia, kelebihan dia seperti mana saya kata, kita ada raja, kita ada orang yang bijaksana, maka mereka insya-Allah sentiasa akan main peranan untuk redakan keadaan dan menjadikan keadaan jernih semula. Tak berguna kita bergaduh tu tuan. Tak berguna. Sebab kita ramai orang Islam. Yang bergaduh orang Islam. Wala haula wala quwwata illa billah. Doakan saya sahabat, doakan saya. Dan comel kalau kita nampak orang gaduh, kita jauhkan diri, ya. Nampak dua bergaduh, kalau kita boleh baiki, tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewatkan salat Zuhur. Rasulullah pergi kepada kabilah Amr bin Auf.
di kalangan Ansar pernah bergaduh. Naam. Taqatal ahlu Qiba fataramu fatarashaqu bil hijarah. Suatu hari Rasulullah SAW pergi kepada ahli Qiba, mereka bergaduh dengan batu, dengan slipper. Ya, dengan slipper. Rasulullah kata ke sahabat, hayya bina nuslih bainahum. Jom kita pergi baiki. Hatta Rasulullah SAW lewatkan salat zuhur kerana Rasulullah pergi baiki hubungan di antara orang bergaduh. Subhanallah. Lewat sikit je. Nah. Ada hadis sahih. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam. Nah. Kita sekarang bergaduh. Yang ni pro-vaksin, yang ni anti-vaksin. Bergaduh. Tak habis-habis tu tuan. Kesian. Saya pun tengok kesian. Saya tak ada nak sokong mana-mana. Cuma saya kata masing-masing ada hak. Ada hak nak vaksin, silakan. Orang yang majikan dia paksa dia ambil vaksin, dia nak buat apa? Orang yang majikan dia paksa dia ambil vaksin. Saya nak kata kat dia tak ambil vaksin, nanti dia kena buang kerja. Siapa nak bayar gaji? Siapa nak bayar gaji dia? Saya tak bayar gaji orang. Nampak? Tak boleh nak hasut orang. Kesian. Saya tak ambil sebab apa? Sebab saya tak bergantung kepada siapa-siapa. Saya bekerja sendiri. Sebab tu, ahli perniagaan, khususnya online, dia selamat. Kenapa saya syukur pada Allah? Sebab saya tak perlu saya hulur tangan kat siapa-siapa. Tapi harap-harap tidak akan ada sistem yang tekan kita supaya kita dipaksa kita ambil vaksin. Ya Rabb, saya doa kepada Allah, Allahumma najjina min hadhihi fitnah. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, makin ramai, tak payah cakap, tak apalah. Cukup setakat ni insya-Allah saya bagi qasidah supaya kita semua rindu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. اللهم صل عليك يا رسول الله يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا. Satu lagi qasidah insya-Allah, satu lagi. أبوح بشوق جرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم. إذا افتخروا برموز لهم لنا الفخر بالرجل الأعظم. لنا الفخر بالرجل الأعظم. فكم مسه الهم من أجلنا وكم قد تحمل من آلامي. إذا افتخروا برموز لهم لنا الفخر بالرجل الأعظم. لنا الفخر بالرجل الأعظم. السلام عليكم ورحمة الله.